Abang buat apa dalam kereta ni? Okey, itulah nak tanya abang, kita sambung lah. Tadi kereta sampai pula. Tadi pasal duit lah. Duit ni satu isu. Contohnya customer bayar dekat salesman, dekat SA, tapi dia tak bayar dekat company macam tu kan. Jadi sebenarnya kalau boleh kita jangan beri peluang untuk susahkan, beri peluang untuk macam untuk permit atau untuk membolehkan berlakunya ni bukan jenayah lah, macam nak kata fraud lah. Bukan fraud, lebih kurang macam tu lah kan. Jadi kita bagi peluang. Saya je kan, saya bagi duit awak, nah Afifi 500. Lepas tu sebenarnya tak semua orang jujur dalam dunia ni. Tak semua orang jujur. Sebab kalau ada CCTV mungkin boleh nampak, okay, saya bagi awak 500. Kalau CCTV tak ada, saya cakap Afifi, saya dah bagi awak 500. Lepas tu Afifi, awak boleh cakap tak ada pun. Sebab tak ada bukti. Jadi kalau boleh semua benda kena ada transaction online lah. transfer. Online transfer ataupun sebab benda tu ada risiko. Betul, memang tak boleh lah. Cash ni memang bahaya Tak lah. boleh kita elakkan dia. Betul. Sebab mesti pernah berlaku punya benda-benda Selalu benda ni selalu berlaku. Dan tapi kalau yelah, kadang-kadang adik-adik pun gaduh kan. Lagi kalau kita customer kita tak yang kenal. kita tak kenal lagilah mudah. Kalau customer tu bagi bayar macam tu, bahaya. Bahaya untuk customer tu lah. Bahaya untuk customer tu, Bahaya untuk betul-betul. customer tu. Kalau macam kalau kita yang dah kenal pun, kalau boleh lah, kalau boleh elakkan lah. Kecuali kita memang ada benda yang kita nak suruh dekat sale advisor tu. Misalnya kata Afifi nak suruh Azhar tolong buatkan tinted ataupun buatkan plate number, nak coating ke apa ke. Itu memang Jadi memang kena bagi pada dia. Pun kalau boleh pun online transfer jugalah. orang transfer dan minta receipt kan. Kalau untuk yang down payment tu kena minta receipt lah. Tapi kalau macam yang receipt, kalau macam contohnya buat tinted apa, itu pun kalau boleh sebolehnya minta receipt lah sebagai Betul. bukti. Memang tinted pun apa buat. Kalau macam saya lah, kalau lepas saya dah bayarkan untuk buat tinted ke apa, customer tu memang kena bagi receipt lah. Sebab dalam receipt tu juga untuk warranty tinted apa semua tadi. Betul. Benda ni nampak macam remeh, tapi sebenarnya benda ni Betul. bahaya. Lepas tu satu lagi yang selalu lah, yang famous lah untuk customer yang membeli kereta lah. Kebiasaannya customer nak trade in kereta. Trade in kereta ni sebenarnya ada tiga cara ya. Dia ada 3 cara. Tiga cara. Dia ada 3 cara. Pertama sekali, customer tu bila kereta dah sampai, jadi kita swap kereta tu. Tapi kalau nak swap kereta tu, biasanya dia ada pro and con. Dia ada pro and con. Biasanya kita susah tau macam mana nak kata. Kita ada macam sekarang ada yang terkenal macam custom lah, macam MyTucar lah. Kalau custom dengan MyTucar ni dia tak boleh swap macam tu. Dia mesti sebelum. Bayangkan, Afifi, saya nak siapkan kereta awak ni. Kan hari yang sama juga awak nak trade in kereta. Perasan tak, kalau saya nak siapkan kereta customer, ambil masa. Kita mesti, yang pertama sekali kita mesti dah bayar full down payment. Betul. Berapa hari? 2 hari sebelum. Betul. Lepas tu dia punya insurans, kalau ada NCD apa semua, kita dah kena dah siap withdraw. Jadi kalau macam MyTucar dengan custom ni susah lah. Unless kita kena bagi pada panel Yuska kita. Panel Yuska kita baiknya, yang bagusnya ialah dia boleh dulukan duit dia. Misal kata saya cakap dengan contoh dengan Yuska kita ni, kita cakap customer nak surrender kereta 26 hari bulan. Kereta dia dalam masa yang sama juga 26 hari bulan itu kita dah daftarkan dan kita nak deliver. Dan kita akan swap. Jadi apa yang berlaku ialah kita akan minta pada panel Yuska kita tu untuk bayar full down payment. Contoh kereta yang dia trade in tu, contohlah
contohlah kita apa-apalah. Kita ambil Toyota dengan Toyota lah. Toyota dengan Toyota. Contoh dia beli macam kereta ni Cross kan. Toyota Cross, dia trade in kereta dia Vios. Jadi Vios tu katalah Yuska ambil 50,000. Contoh, ni contoh. Ambil 50,000. Dia punya hutang dekat bank ada lagi 30,000. Jadi ada 20,000. Betul. Jadi Yuska panel kita dia akan ambil thumbprint siap-siap. Lepas tu kita kena withdrawkan dia punya insurans siap-siap. Dan dia customer masih lagi pakai kereta dia. Jadi 20,000 tu panel Yuska kita akan bayar pada company kita. Bayar pada office. Jadi kita dah boleh jadi memang katalah down payment pun dia memang betul 20. Kalau katalah down payment dia 15. Jadi kita bagi pada customer 5, kita bayar pada office 15. Lepas tu tapi customer kena pakai kereta dengan cermat lah. Tak boleh apa-apa. Tak boleh ada kemalangan apa ke sampai sebab masa nak bayar untuk 20,000 tu customer dah perlu bagi kunci pendua, dah perlu bagi geran kereta yang asal dan perlu buat thumbprint. Cuma dia pakai lagi kereta dia sampailah hari yang dia ambil kereta baru tu, baru Yuska ambil kereta dia. Yang contoh lagi another one, contoh dia 50,000. 20,000 Yuska panel kita bagi kat kita. Lagi 30 tu panel Yuska tu akan settle dengan bank. Settle dengan bank selepas ambil kereta. Selepas ambil kereta. Selepas ambil kereta. Itu kebaikan dia ialah dia tak perlu nak pinjam kereta siapa-siapa. Lepas tu dia boleh just swap je kereta macam tu. Kalau cara apa yang lain selain pada swap tu, contoh seminggu sebelum betul. Tapi kalau yang seminggu sebelum tu, yang ni customer boleh pergi MyTukar, boleh pergi Custom, dia boleh dapat harga yang lebih baik. Cuma hassle untuk dia. Sebab apa? Kalau dia tak ada kereta lain. Yang paling cepat kita boleh buat ialah seminggu. Jadi seminggu sebelum kita deliver untuk dia trade in pada, tak kisahlah Custom ke MyTukar ke, dia nak buat sendiri ke nak melalui kita pun boleh, tak ada masalah. Dan dia kena buat semua sekali lah. Dia kena buat expansion, lepas tu dia akan masuk proses bidding apa semua sekali. Dan kalau dia setuju dengan harga tu, dia kena surrender kereta tu dalam masa 24 jam ataupun 48 jam. Lepas tu dia akan dapat duit dia. Dan kita pula boleh ambil confirmation ownership, temporary ownership transfer yang MyTukar atau Custom ataupun Yuska mana-mana pun buat tu untuk cancelkan terus insurans. Lepas tu kita dah boleh minta customer untuk bayar full down payment lah. Tapi pernah tak terjadi contohnya dah lama jual kereta, seminggu sebelum tu dia bagi kat customer atau dia dapat duit dah kat dia, tapi dia tak bayar down payment. Kalau dia tak bayar down payment pun tak ada masalah, kita tak register lah kereta baru dia. Kita tak register kereta baru dia, dan selagi dia tak settlekan full down payment tu, kita tak buat apa-apa. Dia tak dapat lah kereta. Dia tak dapat kereta baru dia. Satu lagi situasi, seminggu selepas tu boleh juga. Kalau seminggu lepas tu, saya rasa orang ni orang kaya. Dia tak ada masalah kewangan. Dia tak ada masalah kewangan. Dia cakap, tak apa bang, saya bayar full down payment, berapa amat nak? Yang insurans tak apa, kita withdraw. Tak ada pun tak apa, lepas jual nanti baru saya cancel kan. Ataupun dia nak jual sendiri ke. So maksudnya dia memang tak ada masalah pada segi duit. Dia tak terkejar-kejar untuk dapatkan. Selalunya kadang customer dia nak kereta tu trade in, duit tu dia nak guna sebagai down payment. Betul, selalunya. Tapi ada juga yang macam customer yang pada saya ni macam mungkin dia ni T20 ke, ataupun M40 yang belah atas. So dia tak ada urgent, dia cuma memang dia nak kereta baru. Dia nak kereta baru dan dalam masa sama dia tak ada kerja-kerja nak jual kereta lama. Dan kalau orang yang macam ni pun sebenarnya dia boleh jual, boleh pilih harga yang tinggi lah. Kalau macam yang tadi tu kan, nak swap tadi kan, biasanya dia takkan dapat harga yang baik sebaik yang kalau dia jual 1 minggu
sebelum ataupun jual Satu minggu selepas. selepas dapat kereta. Sebab bila in the interim nak swap tu, masa tu ialah kita faham masing-masing agent nak duit. Mungkin masa tu sebab tu dia tak dapat harga yang begitu Betul baik. betul sebab ni panel use tak banyak panel use car yang sanggup untuk keluarkan duit dia sendiri. keluarkan in advance bagi full down payment tu. Betul. Tapi kita ada untuk panel office kita ni, kita ada. Kita ada. Tapi kalau nak kata dia rugi sangat pun tak pun. Dia pun tak rugi sangat. Cuma ada beza lah, mungkin dalam 500 ke 1000 lebih rendah daripada My Tukar atau custom apa yang ada orang ni lah. Okey. Yang offer tu. Yang keadaan sekarang ni biasanya loan bila dah lulus, tapi sebab kami lambat sikit lah dapat kereta lepas 3 bulan macam tu. Tu apa tu, selain pada tu macam bila kereta dah sampai, apa yang customer perlu buat daripada segi macam biasanya kalau saya assessment kira ke biasanya kalau macam kereta dah sampai, misal kata manager saya Puan Christine, dia dah cakap, Azhar, kereta you sampai 22 nanti. Jadi kita akan berhitungkan dia awal, sebelum tu kita akan berhitungkan dia. Kita akan sampai 22. Jadi sekarang ni kalau ada trade-in tu lah yang kita cerita tadi itulah, dan kita akan beritahukan dia, kita akan beritahukan dia, kita tabulate balik, kita buat calculation balik, kita beritahu dia balik, okey ni macam mana yang kita submit pada bank hari tu, harga kereta ni sekian. Lepas tu harga road tax dia berapa, registration dia PJ berapa, ownership claim berapa, insurance dia berapa, dah withdraw tolak NCD berapa, apa semua sekali. So harga kereta on the road tu kita dah tahu, tolak dengan loan, kita akan dah tahu berapa down payment dia. Jadi kalau ada rebate ke apa tu, kalau macam Fifi kata tak apalah, dia punya commission tu saya nak kongsi dengan dia, tolak kan? Tolak, cakap okey ni duitnya berapa. Ciri-ciri salesman yang baik, contohnya macam apa, customer nak mudah tengok macam mana customer kena benda ni subjektif lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebenarnya kalau serupa juga, customer tengok kita pun tengok customer macam tu jugalah. Ada customer yang sebenarnya pun not worth to be entertained. Macam ada setengah-setengah sales advisor atau salesman ni pun sebenarnya kan not worth to be deal with. Sebab apa? Sebab karakteristik yang tidak memudahkan, yang menyusahkan, yang troublesome kan? Jadi kalau macam saya nasihatkanlah pada semua yang menonton kan, yang tengok kita punya bicara ni, saya nak cadangkan pada dia orang ialah kalau boleh pergi pada yang orang kita percayalah, sama ada within the circle of friend ataupun mungkin daripada khabar-khabar daripada mouth to mouth yang cakap orang ni salesman ni bagus apa semua sekali. Sebab kalau kita nak tahu juga, boleh kita tahu, tapi kita kena kenal dia lebih lama. Sebab biasanya lah kalau salesman yang tak berapa baik ni, dia akan sentiasa bertukar-tukar. Sejak dia kerja dekat jenama ni, lepas tu dia pergi kat jenama ni, lepas tu dia buat Ona dan Duri, dia pergi kat sini. Jadi dia sentiasa bertukar. Lepas tu handphone dia pun sama juga, tukar nombor, beli baru, prepaid baru, apa semua sekali. Selalunya macam kadang-kadang orang nak beli kereta, mungkin ada kawan-kawan kita boleh tanya boleh tanya apa semua sekali, dulu beli kat apa, okey tak? Betul. Kalau boleh tanyalah dengan mak ayah kan. Sebab kawan-kawan mak ayah mungkin lagi baik. Kan? Ataupun adik-adik cakap, yang ni dia baik lah, transparent lah, dia ni menyenangkan lah, dia ni semua sekali dia transparent. Dia beritahu kan, dia follow up, dia beritahu siap-siap. Bila beli berapa lama dapat? 4 bulan. Dia beritahu, dia tak tipu. Betul. Kadang-kadang ada ramai yang suka over promise. Dia cakap kereta 2 minggu boleh sampai. Orang pun beli lah. Lepas tu yang tu biasa tu. Itu biasa kan. Yang menipu macam tu boleh kata
ramai. Yang menipu duit, yang fraud ni ada sikit. Tapi yang menipu over promise ni memang ramai. Dan boleh katakan semua dia janji langit dan bintang. Berapa bulan dan bintang. Betul. Beli sekarang kalau booking hari ni boleh dapat seminggu. Tapi dah ada akhir-akhirnya nanti dia akan cakap kan, sorry lah bos, tu tak ada, ni tak ada. Ni tak ada. Tu tak ada. Oh, ni delay daripada ni, ini delay daripada ni. Sebenarnya benda tu 1001 alasan. 1001 alasan. Untuk yang penting dia nakkan sale tu. Itu ada betul, juga betul. orang Sebab macam apa? tu. Sebab dia nak sale. Kalau macam kita, macam saya lah, kalau boleh Afifi pun sama, kita jujur pada customer. Betul. Kan, walaupun sales kita bukan macam jojerat, tapi kita punya kalau boleh dapat macam apa, sahabat Rasulullah SAW pun cantik lah. Betul. Jujur apa semua tadi. Sebab kita pun tak pening kepala. Kalau kita cakap satu bulan boleh dapat, sekali satu bulan kita tak sampai, kita yang pening. Betul. Penat. Kita jangan menggali atau membuatkan sengaja memberikan masalah untuk kita. Lagi satu macam ciri-ciri customer yang kalau boleh yang kita kena avoid lah. Oh, yang ni untuk nasihat untuk advisor lah kan. Dia sebenarnya macam ni. Ramai customer sekarang ni dia macam dia tahu dia nakkan benda tu, dan dia macam mana nak cakap, sebenarnya dia nakkan kereta tu, contoh kan, dia nak cari jalan macam mana untuk dia mampu beli kereta tu. Tu sebab dia akan walk around semua tempat, tanya berapa diskaun lah, berapa itulah, berapa inilah. Pada saya orang macam ni kita tak deal pun tak apa. Tak deal pun tak apa. Sebab apa? Sebab dia akan susahkan kita. Dia orang tak faham. Kita sebenarnya komisen untuk jual macam kita cuma 1% je. Betul. Kalau kita tu harga 80,000, kita cuma dapat 800 je. Betul. Tapi kadang-kadang dia minta dengan kita 1,500. Memang ada setengah-setengah salesman tu memang dia boleh keluar duit dia sendiri, sebab mungkin dia kaya ke, ataupun dia nak kejar target tu ada insentif ke. Tapi untuk kita yang biasa-biasa ni, sebenarnya kita layan macam biasa, kita hormat dia. Betul. Kita cerita yang baik. Kalau tak boleh, kita cakap tak boleh je. Betul. Takkan dia minta 1,500, kita ada 800 je, kita kena keluarkan duit kita sendiri. Betul. 700 lagi daripada akaun kita. Betul. Kalau macam tu, kita dengan hati terbuka, kita cakap dengan baik, cakap tak boleh je. Okey. Jangan paksa diri dan membebankan kita. Lepas sebab saya pernah ramai kena customer. Mula-mula dia minta diskaun. Bila kita dah sampai apa semua sekali, bang, takkanlah tu tak ada, takkanlah tak isi minyak kereta penuh, takkanlah tak ada smart tag, takkan tak ada tu, takkan tak ada ni. Padahal gaji kita 800. Saya dah bagi habis 800. Lepas tu dia boleh minta full tank. Lepas tu dia minta ni macam ni. Dan saya jenis orang yang malas nak fikir sangat lah. Saya bagi je lah. Tapi saya yang teruk lah. Kita yang teruk. Jadi kalau macam tu kita, sebab kita pun malas nak gaduh kan. Kalau customer pun marah-marah, saya cakap saya minta maaf je lah. Ada benda kadang-kadang kita yang terlepas pandang juga. Betul. Okey, nanti kita buat session yang kedua lah bang. Kita sambung lagi. Kita seronok, kita nak tahu banyak pasal jual kereta. Sebenarnya motif dia ialah kita nak bagi panduan pada customer, pada kawan-kawan kita, pada saudara-saudara kita, pada semua nak untuk anak-anak kita, generasi yang baru-baru ni yang tak pernah jual beli kereta ni. Urusan jual beli ni, apa yang perlu. Jadi saya insyaAllah lah, saya ikhlas untuk bercerita, untuk berkongsi pengalaman. Betul. Jadi agar semua dapat manfaat dia. Betul. Sebab Rasulullah kata kan, sampaikanlah walaupun satu ayat. Maksudnya berkongsilah knowledge tu walaupun sedikit. Jadi itu niat kita. Betul.
Okey, baik. Nanti kita sambung lagi. Terima kasih Fifi sebab bagi saya peluang macam ni. Okey, baik. Terima kasih. Jadi kalau kita jumpa bahagian yang seterusnya nanti. Okey, boleh. Okey. Terima kasih. Nanti kita sambung. Alright.